Meja, meja. Meja. Hawa, mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10. Sampai kau. Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Test mic 1, 2, 3. Ha? Lama mencari tu. Apa dia? Tengah-tengah. Kan aku ada cakap. Nyonya 2 minit tu lah yang biasa tu. Lama. Aku cakap. Yang lama sangat. Nak tertidur kita orang ni. Tak adalah. Biar. Dah. Sekarang berapa jam? Standby. 1 minit lagi. Satu minit lagi, standby. Fast. Dia dah toleh je. Kalau tak semua orang tak kata, kalau tak tumbuh takkan laka. Jemput datang ke negeri Melaka, Medan sayang, negeri sejarah dunia, warisan dunia. Jemput datang ke negeri Melaka, sobat ramai, negeri sejarah dunia, warisan dunia. Kalau tak tumbuh takkan melata. Kalau tak sungguh orang tak kata. Kalau tak tumbuh takkan laka. Jemput datang ke negeri Melaka, Medan sayang, negeri sejarah dunia, warisan dunia. Jemput datang ke negeri Melaka, sobat ramai, negeri sejarah.
takkan melata. Kalau tak sungguh orang tak kata. Kalau tak tumbuh takkan lata. Jemput datang ke negeri Melaka, Medan sayang, negeri sejarah dunia, warisan dunia. Jemput datang ke negeri Melaka, sobat ramai, negeri sejarah dunia, warisan dunia. Okey, itu dia tadi apa? Persembahan daripada artis tari mini Malaysia kita. So, kembali lagi bersama saya, Meza. So, untuk petang ni kita berada dalam segmen budaya dan tradisi. Masih lagi bersama-sama dengan Pak Wan. Oh, ya. Oh, Ah. panik dah. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya lagi sekali dalam tradisi dan budaya Pak Wan. Ya, hari ni Meja, hari ni kita bersiaran langsung di Rumah Negeri Melaka, Betul. Melaka Bandaraya Bersejarah. Orang kata datang Melaka ni kena berpantun. Hari ni saya cuba bagilah. Alright. Kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti. Dari jauh anda datang, kami di sini sedia menanti. Tu dia pantun daripada Pak Wan. Ya, ada satu lagi. Alright. Kapal dagang tadi dah kan? Okey. Apa yang nak cakap tadi? Apa Pak Wan nak cakap kapal dagang tadi? Nak cakap kapal dagang tadi? Pantun apa yang Pak Wan nak bagi lagi tu? Lupalah, kejap lagi tersambung. Orang kata kita ada dua pantun. Dua pantun orang kata. Kalau Pak Wan ingatkan, Pak Wan bagilah tahu lagi satu pantun Okey, tu. ni kira pantun dua kerat. Okey, tak kenal maka tak cinta, sudah kenal barulah suka. Okey, orang kata jika anda nak menjelajah ke negeri-negeri yang ada kat dalam Melaka ni, bolehlah datang terus ke Mini Malaysia Milik Ahsan Airport Melaka dan singgahlah ke sini, anda akan menikmati 13 buah negeri yang berada di semenanjung Malaysia. Betul. Kat sini kita ada 13 buah rumah tradisi daripada 13 negeri kan Pak Ya, Wan. betul. Sampailah ke Sabah dan Sarawak. Betul. Okay, untuk pengetahuan anda semua, tadi baru saja kita mempersembahkan tarian Dondang Sayang dari artis tari Mini Malaysia Milik Ahsan Airport Melaka. Kalau ikutkan tarian Dondang Sayang ni, Kenapa Pak Wan? Hari ni Pak Wan pula yang happy Selalu korang tengok meja je yang gelap sebab hari ni gila kita pakai macam baju yang cantik ni. Okay. Betul. Kalau nak tahu, baju ni daripada koleksi saya, koleksi One is One Touch Enterprise. So kalau anda nak sewa, bolehlah jumpa dengan saya kat sini. Sebab saya tu nak pandang sana tapi saya tak nampak pula apa yang nak ditunjukkan. Okay. Kalau nak tahu, tarian Dondang Sayang ni adalah sejenis orang kata balada cinta Melayu tradisional. Maksudnya dekat situ Meja. Okey, tarian Dondang Sayang ni sebenarnya terhasil daripada Okey. Pak Wan nak sebut Dondang Sayang tu. Dondang Sayang. Dondang Sayang. Tarian asalnya Dondang Sayang ni berasal daripada muzik tradisional dan juga berpantun antara pasangan dan satu pasangan dengan pasangan mereka. So dekat situ dia dipanggil sejenis balada cinta Melayu tradisional. Sebab dia biasanya nyanyian-nyanyian daripada orang-orang lama ni, dia ada lebih kurang dalam 4 orang ahli lah. Dia ada penyanyi lelaki, penyanyi perempuan, dia ada pemain gendang, ada rebana. Yang paling penting sekali dalam Dondang Sayang ada biola.
Biola. Ada biola. Okey, untuk busana yang kita pakai hari ini adalah busana tradisi pengantin Melayu Melaka. Kalau ikutkan lelaki dia macam inilah, lelaki berjubah disebabkan kita dulu Melaka ni ada orang kata kedatangan daripada Arab, Betul. daripada Cina. Ada apa? So Ciri-ciri Islamik ya, tu. ciri-ciri Islamik dalam dekat situ. Lepas tu dah. Sebab tu kita pakai baju ni. Untuk perempuan pula kita ada lapik dada, sanggul lintang. Tapi kalau ikutkan sanggul lintang yang original dia lain macam, bukan yang macam ni lah. Dia ada 7 tingkat. Yang saya pakai sekarang? Yang pakai sekarang ni dia tak ada tingkat. Tak ada tingkat. Dia ada yang ini sajalah. Kalau anda nak lihat keindahan busana Melayu Melaka ni, kita dekat Mini Malaysia ni ada pertandingan Busana Melayu pertandingan Melaka. busana Melayu Melaka di Mini Malaysia Mini Asian Arkom Melaka pada 26 Disember di Malaysia. Menyertai pertandingan bolehlah call di nombor 013-313-8686. So kalau ada yang berminat lah untuk join pertandingan busana pengantin Melayu Melaka. Ya, betul. Korang bolehlah kontak dekat nombor 013-313-8686. Ya, yuran penyertaan untuk pertandingan busana pengantin Melayu Melaka ni hanya RM100 untuk satu kumpulan sahaja. Okey. Anda yang nak join tu bolehlah call cepat-cepat kerana 26 hari bulan Disember ni kita akan bermula pertandingan busana Melayu Melaka. Betul. Okey, saya sambung balik daripada yang Dondang Sayang tadi. Okey, kalau ikutkan dia orang kata persembahan yang bermula dengan pemain biola ni jarang diorang guna dalam satu tradisi lah, walaupun dibenarkan selama 5 buah rebana yang digunakan. Kenapa orang kata biola ni selalu main alat muzik daripada negara lain kan biola ni. Kalau ikutkan dia Melaka memang pakai tu. Kalau negeri lain macam Johor yang minggu lepas kita buat dia guna rebana. Salah, rebana pula. Gabus. Okey. Untuk anda semua, rumah Melaka ni orang kata dekat Melaka ni memang tak banyak lah. Dia punya struktur kecantikan dia. Yang ada kalau nak tengok rumah Melaka ni boleh tengok dekat dekat dengan Kampung Mountain. Dekat situ banyak rumah tradisi Melayu Melaka yang ada dekat situ. Okey. Lepas tu orang kata kita boleh tengok dekat situ contoh rumah Melayu Melaka yang ada. Kalau tengok dekat sini dia ada serambi, dia ada tangga batu. Kejap lagi nanti kita akan tunjukkan tangga batu yang ada dekat rumah Melaka ni. Kalau tengok-tengok kat tempat lain memang dah tak ada lagi rumah Melaka yang cantik dan dia punya unik dia. Beza antara rumah Malaysia ni adalah tangga batu yang berada di rumah Melaka ni lah. Untuk pengetahuan anda, untuk kita ada promosi untuk orang-orang Melaka yang datang ke Mini Malaysia Mini Asian Arkom Melaka ini, dewasa dengan berharga RM8 dan kanak-kanak RM5 sahaja. So, bolehlah ramai-ramai datang ke Mini Malaysia untuk melihat keindahan, kecantikan dan juga unik warna-warninya di Mini Malaysia ni. Betul. Sebab tak semua orang tahu kan rumah-rumah tradisi kita zaman moyang kita dulu, zaman atuk nenek kita dulu. So korang kalau nak tengoklah rumah-rumah tradisi macam manalah rumah-rumah bangsawan zaman dulu kan, korang bolehlah datang sini. Lucu hari ni. Kita pun macam seronok berada kat rumah ni. Kita ada pelbagai untuk pengetahuan semua. Hari ni Pak Wan bawa kawan-kawan Pak Wan, artis tadi Mini Malaysia Mini Asian Arkom Melaka dengan persembahan istimewa hari ni. Hari ni kita ada 3 persembahan. Kita persembahan tadi kita panggil persembahan Dondang Sayang, yang orang kata persembahan tu bila dalam satu kerajaan berkumpul dia akan meraihkan antara satu sama lain lah. So untuk korang yang tengah tengok live hari ni, sekarang ni saya bersama-sama dengan Pak Wan lagi. Memang akan bersama dengan Pak Wan je lah untuk segmen budaya dan tradisi. Hari ni kita orang ada dekat rumah Melaka. So macam tadi,
masa pembukaan video live ni tadi artis tari Mini Malaysia Ya, betul. telah pun mempersembahkan lagu Dondang Sayang. Dondang Sayang. Joget Dondang Sayang. Joget lain ambil je. Dia Dondang Sayang. Dondang Sayang. Tarian Dondang Sebab Sayang. tarian Dondang Sayang ni ada dua. Satu tarian dan satu adalah berbalas pantun antara satu sama lain. So untuk korang yang kalau untuk yang tengah tengok live ni, kalau korang ada soalan-soalan yang nak tanya pada saya atau pada Pak Wan, korang boleh je tekan dekat komen tu dan nanti kita akan jawablah soalan-soalan yang korang tanya tu. Okey. Ada untuk soalan? Okay, ada orang cakap. Kita bisa tengok pakaian pengantin zaman mak bapak kita dulu. Bagus MMS kita perkenalkan macam ni. Tapi zaman mak saya, sanggul dulu lagi besar dan tinggi. Berat. Betul tak Pak Wan? Ada orang cakap cantiknya busana pengantin zaman-zaman mak ayah kita dulu. Ya, betul. Okey, kalau ikutkan yang sekarang ni yang saya orang kata tunjukkan, sanggul ni adalah sanggul biasa, bukan sanggul lintang Melaka. Betul. Sanggul lintang Melaka ni dia ada dia tinggi dia 7 tingkat dan dia berat. Okey. Tak tunjuk gambar tunjuk gambar, kita tak ada gambar tu macam. Okey. Dekat sanggul tu dia akan susun antara sanggul lintang dan juga sanggul goyang. Maksudnya dekat situ akan susun bunga. Dia akan bersusun selama 7 tingkat. Bila orang dulu kalau pakai memang berat lah. Jadi kalau anda nak tengok sanggul lintang yang original, okey, jangan lupa datang ke Mini Malaysia pada 26 Disember ni sebab kita ada pertandingan busana Melayu Melaka di sini di Mini Malaysia. Boleh datang bersama-sama. Yang ingin menyertai bolehlah kontak nombor telefon di nombor 013-313-8686. ya, bolehlah menyertai dan orang kata hari tu ada persembahan istimewa. Betul. Dan juga kita ada orang kata pelbagai bentuk dan juga macam mana nak cakap pun tak tahu, tapi yang pasti korang boleh datanglah pada 26 Disember tu untuk untuk penyertaan boleh nak datang sebagai pengunjung, penonton pun boleh. Sebab nanti pertandingan pengantin tu kita akan buat di pentas stage. Pentas stage. Kat situ boleh tengok akan ada pelbagai corak warna, corak orang kata reka bentuk busana tu pelbagai. So menarik dan anda boleh juga bergambar dengan mereka pada hari tersebut. Betul. So macam pertandingan yang macam ni tak selalu ada kan, Pak Wan, kan, jarang untuk sekali ada dekat sini. mengetengahkan baju-baju tradisi kita dulu-dulu. Betul, sebab biasanya baju macam yang kami pakai ni biasanya orang akan guna untuk orang kata majlis malam berinai. Tapi tak ada orang yang gunakan dia untuk majlis sanding. Jarang sekali lah. Sebab sekarang ni kita lebih kepada baju-baju moden kan. Ya, betul. So kat sinilah korang boleh, kalau korang kalau adalah yang nak adakan majlis perkahwinan, nak raikan majlis perkahwinan tapi tak tahulah mana nak cari busana-busana tradisional, korang bolehlah terus kontak Pak Wan nanti. Ya, betul. Terus datang ke Malaysia dan berbincang dengan saya dan saya akan tunjukkanlah baju-baju tradisional yang ada dekat sini dan bolehlah sewa. Betul. Okey, Mijang. Dekat Melaka ni kita ada banyak etnik, banyak kaum dekat sini. Okey, kita ada Bawah Nyonya, kita ada Chetty. Itu dua kaum ni kita panggil peranakan sebab dia kahwin campur. Betul. Okey, dan satu lagi adalah Portugis. So untuk hari ni saya akan bercerita tentang dua kaum yang ada dekat Melaka ni. Okey, satu kaum Nyonya dan Baba juga kaum Nyonya Portugis. dan juga kaum Portugis. Betul. Kenapa saya tak ceritakan kaum Chetty? Kalau anda nak tahu pasal kaum Chetty, kena datang Mini Malaysia sendiri dan lihat dan saksikan persembahan tarian Chetty dekat Mini Malaysia. Betul. Macam yang sebelum ni saya pernah cakap, dekat sini setiap hari Sabtu dan Ahad akan ada persembahan kebudayaan daripada artis tari Mini Malaysia. Ya, masa persembahan adalah pukul 11 pagi, 2.30 petang dan pukul 4 petang. Betul. So dekat dalam persembahan tu macam-macam tarian yang artis tari Mini Malaysia akan tunjukkan lah. Ya, ada pelbagai budaya, tradisi dan negeri yang kita akan tayangkan, persembahkan untuk anda. Okey, saya ceritakan kaum yang pertama. Saya akan ceritakan tentang Baba Nyonya Melaka. Okey, Baba Nyonya Melaka ni dia
orang kata segolongan keturunan kaum Cina, kedudukan dia di orang kata yang terdapat di negeri Selat, tanah Melayu, di sebahagian Malaysia. Kalau nak tahu, orang kata Baba Nyonya ni ada dekat Singapura dan juga Pulau Pinang. Tapi paling popular dekat negeri Melaka. Kira itulah antara negeri yang apa orang cakap adalah kaum apa? Bermulanya kaum Baba Nyonya itulah. Betul. Lepas tu Dia hari Itulah, ni macam meriah sikit sebab kita pun tak nak macam cakap macam ni. saya macam mungkinlah kerana teruja kot dapat pakaian yang mana orang kata susah untuk kita dapat sekarang lah. Ya, betul. Okey, saya sambung ya, Mek Jah. Okey. Okey, kaum Baba Nyonya ni mereka dipanggil sebagai baba ataupun peranakan kerana kebudayaan mereka yang berasal daripada warisan tradisi dari negeri Cina. Okey, dia ada unsur-unsur pengaruh orang kata kebudayaan Melayu. Okey, dia bersesuaian dengan resepi budaya terhadap suasana orang kata lebih kurang macam sosial budaya lah di persekitaran mereka pada zaman dahulu. Dia macam cerita dengan atuk dengan adik-beradik macam tu lah. Belum lagi. Okey, lepas tu kebanyakan dia masih kekal lagi tradisi agama Cina ni dengan Buddha. Maksudnya dia banyak menggunakan bahasa Melayu dekat situ lah. Tapi ramai kaum Baba Nyonya ni ada yang memeluk agama lain. Ada yang peluk agama Kristian, yang popular kata dekat dalam kaum mereka jugalah. Yang memeluk agama Islam ni ada tapi tak banyak lah. Tak banyak lah. Betul, lebih kurang macam tu. Itu tadi Absal kaum ya apa perkataan baba tu tadi lah Baba Nyonya Ya, tu betul. tadi. Baba untuk lelaki, nyonya adalah untuk perempuan. Dia macam jangan terbalik. Nanti lain pula bunyi dia. Okey, lepas tu pula Meja pada kurun ke-15 kalau tak silap saya. Okey, wilayah Kepulauan Melayu ni biasa diorang akan bagi penghormatan untuk pelbagai kerajaan negeri daripada negeri China, negeri Siam datang ke negeri kita lah. Biasa dia hubungan mereka ni erat bila dia turun ke Melaka pada kurun 15. So macam tu masa pemerintahan Parameswara kita ada seorang Laksmana iaitu Laksmana Cheng Ho. Laksmana Cheng Ho dia seorang Cina Muslim yang melawat Melaka. Menurut orang kata cerita zaman dulu, zaman-zaman pada tahun kalau tak silap saya 1459. Okey, Raja lama, Cina lama sangat Meja. Raja Cina ni dia menghantar puteri dia. Dia hantar Puteri Hang Lipo kepada Sultan Melaka sebagai tanda orang kata penghargaan kepada penghormatan lah untuk apa dikahwinkan dengan Sultan Melaka. Tapi orang kata pengikut-pengikut puteri ni dia tinggal dekat Bukit Cina masa mula dia. Masa dia datang ni dah akan Bukit Cina. Sebab tu Melaka ada Bukit Cina. Betul. Tu orang kata penempatan orang-orang Cina yang datang duduk di Bukit Cina tu. Okey. Lepas tu dan akhirnya lahirlah peranakan. Peranakan ni dia mengekalkan kebanyakan lah. Disebabkan Cina kahwin dengan Melayu tu sebab kita dapat Baba Nyonya dekat situ lah. So itulah dia tentang datangnya nama Baba Nyonya kan. Betul. Perkahwinan antara Cina dengan Melayu. Dengan Melayu. Okey, lepas tu baru kata beberapa kurun peristiwa apa semua, peranakan ni wujudkan satu budaya yang unik. Okey, dia mengekalkan banyak tradisi lah. Dia meraihkan Tahun Baru Cina, perayaan Tanglong, dia ikut budaya tempatan dan juga jenis yang penjajah yang ke Melaka ni. Maknanya banyaklah perayaan sebenarnya yang Banyak sekali. Sebab tu dekat kita dekat Malaysia ni ada pelbagai. Betul. Ada pelbagai, banyak ada dia punya tradisi dia, dia punya makanan dia punya orang kata dari segi pakaian pelbagai lah, nak cerita pun banyak. Betul lah. Okey. Itu tadi tentang kaum Baba Nyonya. Tentang Baba Nyonya, kaum Baba Nyonya yang kita cerita dia punya ikut tradisi dia lah. Kita ada macam-macam. Kita nak cerita juga yang lain ke Meja? Kalau Pak Wan nak teruskan bercerita tentang budaya, mungkin ada orang yang tak tahu tentang mungkin budaya. Macam tadi Pak Wan dah cerita tentang tradisi dia kan. Tradisi dari mana datangnya nama kaum Baba Nyonya tu. Mungkin Pak Wan boleh cerita sikitlah budaya-budaya Baba Nyonya ni. Tapi sebelum tu Pak Wan, kita ada soalan daripada penonton live kita. Okey, ada orang tanya,
Wan dan meja. Mhm. Just asal sebab nanti kalau nak datang nak bergambar dengan baju ni kat rumah Melaka. Oh, okey Pak Wan. Ada orang tanya. Kalau lah ada diorang ni datang kat Mini Malaysia nanti, boleh ke diorang sewa busana pengantin yang saya dengan Pak Wan pakai ni? Boleh, tak ada masalah. Datang je punya Malaysia nanti, jumpa dengan saya dan saya akan perhiasan dengan orang kata dari pakaian asal busana Melayu Melaka ni lah, daripada macam meja pakai sekarang ni kita bagi yang jadi simple. Maksudnya senang nak bergerak. Kepala pun ringan. Kang meja kalau pakai ju tingkat tu meja macam ni nanti. Tak boleh. Okey, kalau anda datang ke sini nak sewa baju yang kami pakai ni boleh juga, tak ada masalah, dan saya hiaskan anda daripada orang kata atas kepala sampai ke bawah. Saya hiaskan original busana Melayu Melaka ni. Betul tu. Okey, meja. Tapi sebaik-baiknya lah kalau datang nak sewa, nak pakai lengkap ni bolehlah bagi tahu awal lah pada. Ya, betul. Kalau nak bagi tahu datang sini, bagi tahu sebulan sebelum pun tak apa, sebab kita boleh sediakan baju ni betul-betul mengikut tradisi yang ada dekat sini, supaya kita tidak silap mengikut adat tu lah. Tak lari dah daripada tajuk dia. Betul. Lepas tu pun kalau macam bagi tahu awal, mungkin korang akan lebih berpuas hati lah dengan kita akan buat persediaan. Persediaan, betul. Okey. Ada lagi soalan? Betul nanti 10 hari bulan ni kat Indonesia ada pengamaran travelog Okey, ada orang tanya betul ke 10 hari bulan ni ada penggambaran untuk Travelog TV okey. Okey. Memang ada. Memang ada. Okey, memang ada. Untuk 10 hari bulan 12 ni akan adalah penggambaran Travelog daripada TV okey. So kalau nak datang pun boleh datang je. Boleh tengok penggambaran. Indonesia ni tak tutup. Kita buka setiap hari, tak pernah tutup pun. Betul. Sebab kita memang tak ada bumbung, memang tak tutup pun. Kita buka aja, jangan risau, datang je. Daripada pagi sampai petang, datang je, jangan risau. Kami buka pukul 9.30 pagi Pak Wan. 9 pagi sampai 5.30 petang. Datang je, jangan risau. Kami semua ada kat sini. Betul. Cuma kalau datang hari tak kena waktu, memang kita tak ada lah. Okey Pak Wan. Apa tadi budaya Baba Nyonya tadi? Kita sambung untuk budaya Baba Nyonya ni. Okey, kebanyakan Baba Nyonya ni yang dari awal dia berhijrah ke tanah Melayu adalah sekelompok daripada orang kata masyarakat Hokkien. Cina Hokkien, okey. Daripada situlah kebanyakan baba juga kelompok yang orang kata mereka berasal dari keturunan Hokkien masih menganggap diri mereka sebagai orang orang Hokkien lagi lah, masih menganggap diri masih orang yang sama. Kebanyakan dia tak pandai tutur dalam bahasa logat Hokkien. Ada juga yang berasal daripada keturunan pelbagailah ada orang ni, daripada Hokkien ada, Hakka ada dan lain-lain juga, banyaklah. Kalau kita nak cerita memang tak akan habis. Panjang lah. Masa sejam ni takkan cukup lah untuk Pak Wan bercerita sepenuhnya tentang tradisi budaya dan adat Baba Nyonya. Betul. Okey. Budaya Baba Nyonya ni dia berasal dari Melaka. Tapi apabila Pulau Pinang, Singapura, diorang dah maju, dah berkembang, diorang banyaklah mereka pindah di orang kata dua-dua negeri ni. Terutamanya di Singapura. Kaum Baba orang kata yang wujud pada hari ini bertutur dalam bahasa Baba, sejenis dialek Melayu. Yang dapat orang kata faham kebanyakan orang Melayu lah. Biasa kalau Baba Nyonya ni bahasa dia macam orang kata ganas. Lu gua. Dia cakap bahasa-bahasa baku. Lu buat apa tu? Gua di sini. Lenggok dia macam tu lah. Mana lu pergi? Wah, tunggu lu lama sini. Dia lebih kurang macam tu. Kalau orang dengar dia kelakar, tapi sebenarnya itu memanglah orang kata dialek Melayu dia yang digunakan. Dia campur Hokkien lah sikit. Dia tak adalah macam yang kita cakap ni, kita cakap memang kita fasih Melayu kan. Betul. Macam dia ada campuran Cina dengan Melayu. Ya, betul. Okey. Kita pun sebab kita pun tadi okey tadi kan. Okey. Untuk anda yang ada kat sini, okey, kami nak persembahkan anda sejenis tadi apa persembahan. Tahu mana? Kita nak persembahkan anda tarian. Kita nak persembahkan tarian dari okey, kita
Dia macam terganggu sikit, minta maaf. Hari Okey. ni apa nak buat live ni banyak dugaan ni Baik, kawan. okey. Kita nak persembahkan anda dengan tarian daripada Melaka, tarian kaum Baba Etnik Nyonya. Baba Nyonya. Okey. Kita perkenalkan anda dengan tarian Nyonya yang akan dipersembahkan oleh artis tari Artis Mini Malaysia tari Mini Yayasan Malaysia. Ikon Melaka. Persembahan ni orang kata kita saksikan sama-sama, kita tengok cara pakaian dia, orang kata Cara hiasan tarian dia. tarian dia. So kalau macam anda nak belajar tarian Nyonya ni, bolehlah Boleh. datang ke Malaysia, kita akan ajar anda tarian ni macam mana. Betul. Korang bukan je boleh cuba busana-busana yang Pak Wan sediakan. Ya, Korang pun betul. boleh kalau nak belajar menari dengan Pak Wan ke pun boleh. Okey, untuk tarian Nyonya ni dia banyak gunakan props meja. Okay, props dia ada guna sapu tangan, dia ada guna payung, dia ada guna bakul siang. Bakul siang. Bakul siang. Bakul. Okey, bakul siang. Dia Bakul memang lah. bakul daripada negeri Cina. Okey, hiasan bentuk dia dalam orang kata hiasan tu hiasan daripada negeri Cina lah. Bentuk dia. Tapi hari ni kita nak tunjukkan anda persembahan daripada artis tari Mini Malaysia ni, tarian Nyonya ni menggunakan payung dan juga sapu tangan. Betul. Jadi bolehlah kita teruskan dengan tarian Nyonya dari artis tari Mini Malaysia Yayasan Ikon Melaka. Kita tunjukkan ramai. Kita ke sana, Mek Jah. Kita ke sana. Kita ke sana. Selamatlah menonton selamat tarian menonton daripada tarian. artis tari Mini Malaysia. Kita. Okey. Tu dia tarian daripada persembahan daripada okey. artis tari Mini Kita nak tunjuk, Malaysia. okey Meja, kita nak tunjuk diorang ni kawasan Rumah Melaka ni, apa kata kita turun bawah? Boleh. Kita orang kata tunjukkan keluasan. Macam mana struktur rumah dia. Betul, kita tunjukkan untuk dia. Okey, ni yang saya tunjukkan yang bagi tahu anda tadi, tangga Rumah Melaka. Betul. Tangga ni orang kata
lain daripada yang lain. Dekat rumah negeri lain memang tak ada, hanya ada dekat rumah Melaka je. Betul. Sebab orang kata antara banyak-banyak negeri hanya negeri Melaka saja yang Ya, betul. tangga dia tangga batu. Sebab itulah dekat Melaka ni kalau korang jalan dekat Melaka ni adalah tempat nama tangga batu kan Pak Wan betul. kan. Dekat Melaka memang ada tempat tangga batu. Kenapa dia tangga batu, Mek Jah? Saya tak boleh nak jawab soalan Pak Wan tu kenapa dia tangga batu. Mungkin Pak Wan boleh ceritakanlah sikit kenapa dia tangga batu. Kalau dia tangga batu ni juga, okey, dia lebih kurang orang kata ada unsur-unsur peranakan dekat situ. Dia ada bentuk ni daripada negara-negara Cina jugalah. Bentuk dia sebab kalau dekat negara Cina, dia punya hiasan dia punya orang kata tangga ni memang besar macam ni. Tangga dia. Tengoklah tangga dia pun bukanlah kalau kita tengok rumah-rumah tradisional lain tangga dia lurus kan Pak Wan kan. Tengoklah tangga ni cantik, kembang dia terbuka dia. Okey. Kalau kita tengok kat sini ada lebih kurang dalam 7 tingkat anak tangga. Ada 7. Okay, 7. Okey. Kat situ Mek Jah tahu kenapa ada 7 anak tangga dekat sini? Saya tak pastilah Pak Wan. Saya tak pastilah kenapa. Apa yang saya tahu, apa yang saya belajar, apa yang saya dengar, okey, yang saya masih simpan lagi lah apa yang orang-orang lama beritahu kat saya. Okey, 7 anak tangga ni bermakna dekat sini adalah orang kata setiap 7 perhentian Puteri Hang Lipo sampailah ke negeri Melaka. Sebab tu dia punya tangga ni ada elemen-elemen Baba Nyonya kat sini. Lagi cantik ukiran tangga ni, lagi kaya lah orang tu, berada lah orang tu. Kalau ukiran dia macam sikit, dia adalah orang biasa-biasa. Kadang-kadang sekarang ni lain Mek Jah. Kalau pun orang biasa ke tak biasa ke tangga dia memang macam tu. Memang cantik tangga dia. Sebab Melaka ni memang kaya dengan tangga-tangga batu ni lah. Korang kalau nak tengok lah rumah-rumah tangga batu, rumah-rumah tangga batu, rumah-rumah tradisional yang tangga batu macam ni hanyalah ada dekat rumah Melaka. Rumah Melaka saja yang ada. Dekat rumah lain memang tak ada. So rumah Melaka je ada yang tangga batu. Jadi bolehlah datang ke Yayasan Al-Quran Melaka untuk lihat sendiri rumah yang ada tangga batu. Betul. Korang tak payah cari tempat lain. Korang datang Mini Malaysia bukan rumah tangga batu je. Macam-macam rumah lagi yang korang boleh tengok. Korang boleh tengok rumah Melaka je. Ya. Okey. Ada soalan Mek Jah? Okey, kita ada soalan dari penonton. Okey, tadi ada penonton tadi ada penonton kita tanya umur makcik dah 72 tahun. So makcik tu tanya, apa segmen-segmen yang kita buat lah yang boleh mengimbau kenangan-kenangan lalu kan. So ini adalah antara salah satu segmen daripada 6 segmen yang kita ada 6 segmen yang kita ada kan. Segmen budaya dan tradisi. Dalam segmen ni kita akan apa tu Pak? Kita akan cuba mengimbau kenangan-kenangan lama daripada makcik tu. Mungkin insya-Allah satu hari nanti dan mungkin akan datang kita akan cuba cari satu orang kata tradisi budaya yang akan mengimbau kenangan masa kecil kan. Betul, sampai sekarang. Kebanyakan kat sini yang tradisional masih lagi orang jarang menggunakan dia punya orang kata aktiviti yang ada kat sini. Aktiviti yang ada kat sini kat Mini Malaysia ni, kalau anda datang sini kita ada pelbagai aktiviti permainan rakyat yang ada kat sini. Kita ada congkak, kita ada lestik, kita ada gasing, kita ada batu seremban, kita ada kalau kat sini dekat rumah tangga sini kita pun ada mewarna batik. Mewarna batik dan kita ada sumpit dekat Sarawak. Anda boleh cuba datang ke Mini Malaysia dan bolehlah bukan menyumpit ni, cuba mana sumpit yang kita sediakan. Betul tu. Okey. Tadi Pak Wan dah ceritakan sikit tentang apa tu? Tentang ada kelakar di sini. Untuk maklumat anda semua, okey, dekat dalam sekarang ni kita berada di pekarangan rumah tradisional Mini Malaysia. Okey, dekat sini kita ada 13 buah negeri daripada orang kata ada Perlis, Pulau Pinang, Kedah, kita ada Perak, Selangor. Okey, macam-macam ada negeri kat sini. Setiap negeri ada pelbagai budaya dan orang kata tradisi tersendiri yang ada kat sini. Setiap rumah kat sini berbeza dalam dia. Boleh datang ke sini lihat dan kata reka bentuk dia. Kebanyakan rumah yang ada dekat sini kalau dulu orang panggil
orang kata selak lah, habis buat selak. Dia macam lebih kurang ke pasak orang panggil. Pasak rumah kayu ni. Tu dah aku dia istimewa dekat sini. Itulah rumah dia. Okey, untuk anda pada 26 September 2020 ni kita ada buat pertandingan busana Melayu Melaka yang akan berlangsung pada 26 Disember 2020. Okey, bolehlah bersama-sama menyertai pertandingan ni kerana dekat pasal tarikh tersebut juga nanti anda akan lihat tradisi dia. Betul tak Meja? Betul. Apa tradisi apa? Orang kata kalau ada yang nak tengok. Tadi kan ada orang cakap Sanggul Lintang mak dia dulu kahwin lagi besar. Lepas tu apa ada orang yang kayak busana macam ni. Lah apa tu orang cakap busana macam ni lengkapnya busana ni macam mana? Macam mana pengantin lelaki dan pengantin perempuan pada zaman dahulu lah. So dalam pertandingan tu kita akan ada banyak peserta kan? Beberapa peserta. Betul. So kat situ akan nampaklah perbezaan antara mungkin ada sedikit perbezaan. Mungkin dari segi orang kata dari segi sudut sanggul, betul. Perbezaan antara dari segi pakaian, cara pakaian dia. Okey, dari situ juga kita akan menilai orang kata busana tu dari segi tradisionalnya baju tu. Betul. Nama pun busana tradisional Melayu Melaka. So kat situ akan tengoklah mana busana yang betul-betul ciri tradisional dia ada kan. Ya betul. Okey, kita ada soalan daripada penonton. Pagi-pagi gosok gigi, saya nak tengok tarian lagi. Ada orang berpantun lah Pak Wan, pagi-pagi gosok gigi. Saya nak tengok tarian lagi, sabar. Macam tadi, kawan-kawan Pak Wan iaitu artis tari mini Malaysia dah tunjukkan kita dua persembahan dengan Pak Wan. Ya betul. Yang pertama tadi pada pembukaan video, artis tari mini Malaysia ni dah persembahkan Dondang Sayang. Okey, yang tadi kita dah lihat tarian yang kedua, tarian Nyonya. Tarian Nyonya ni tarian yang orang kata cantik, unik je lah daripada kaum yang cantik sikit. Betul. Okey. Tadi macam tarian dia lain. Kita bagi kita pantun untuk tengok tarian. Betul. Okey. Macam mana? Pantun apa? Okey, saya akan baca ada penonton kita beri pantun dan minta dibalas pantun dia tu. So saya akan baca pantun dia. Pantun dia berbunyi, rumah Melaka nama diberi, 7 anak tangga susun rapi. Wahai rakyat, mari kemari, datang ke MMACP, jangan tapi-tapi. Balas Pak Wan, balas. Okey, kita nak balas macam mana tu? Saya kalau inilah pantun, saya tak tahulah apa bunyi dia jadi kejap lagi. Dia ada. Mungkin saya akan balas kejap je lagi sebab saya pun bukanlah mahir sangat dalam berpantun. Saya akan balas kejap. Tapi yang pasti saya Ya. Okey. Ada lagi pantun. Ada siang, ada malam. Dah banyak kali beri salam, tak pernah pun dia jawab salam. Okey, dari pagi. Saya sambung buat dua pantun. Okey, ada saya sabar Beja. Hingga ke malam. Jadi kita sambung. Okey, waalaikumsalam. Sebab kali kita telah betul. Kita dah nampak, kita kena bagi salam. Sedih saya. Jawab Orang bagi salam kita jawab. Minta maaf kalau ada yang bagi salam. Kita lepas pandang sebab kita cerita, kita tak perasan mungkin ada orang tengah bagi kita balas, kita dah ke atas. Okey, insya-Allah kalau ada yang kami terlepas pandang, kami akan cuba orang kata balaslah apa yang nak komen tu. Jangan risau. Jangan risau. Okey Pak Wan. Okey, sekarang ni satu lagi masyarakat yang ada dekat dalam Melaka ni. Okey, yang saya perkenalkan anda adalah masyarakat Portugis. Macam tahu Portugis tu daripada mana? Portugis tu Portugis lah. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan Portugis ni dia berasal daripada Portugal. Minta maaf Portugal. Saya ni
Mungkin dah banyak sangat sanggup kat kepala, jadi dia kat situ tak keluar. Dia Okey. Selesai. Orang kata okey. Melaka Portugis ni dia merupakan kawasan jajahan Empire Portugis yang ditadbir orang kata merangkumi kawasan Melaka pada tahun 1511. Lebih kurang dekat sini dah lebih kurang selama 130 tahun Mek Jah. Dah lama lah dia menjajah dekat sini. Betul. So kita nampak benda yang kita masih kekalkan lah budaya mereka kat sini. Okey. Dengan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka pada 15 Ogos 1515. Okey, ada satu nama penjajah ni, Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque. Cuba mendirikan benteng ataupun kubu, okey, pertahanan untuk melawan serangan Sultan Mahmud Shah masa tu. Okey. Jadi maka terbinalah orang kata nama yang ada dekat situ. Terbuka orang kata terciptalah Portugis dekat Melaka, penjajahan tu pada zaman Mahmud Sultan Shah lah. Lebih kurang macam tu. Itu apa dah? Dia permulaan lah jajahan. Ya. Daripada Portugal datang ke Melaka. Ya, betul. Okey. Orang kata menurut sejarah daripada Portugis. Dia Portugis pada abad ke 16. Okey, tempat kota Melaka ni mendapatkan nama jadi sebuah pokok Melaka yang tumbuh di sepanjang tepian sebuah sungai bernama Air Lele. Air Lele. Daripada Air Lele, ya betul. Okey, sungai Air Lele ni kononnya sumber daripada Bukit Cina. Okey, sumber daripada Bukit Cina. Dia mencatat bahawa kota ni dia didirikan oleh orang kata seorang yang bernama Paramiswara. Ini raja pertama keturunan pada tahun 1411. So kalau cerita betul kiranya dia punya sejarah-sejarah dalam negeri Melaka ni walaupun banyak sejarah, banyak antara etnik ni dia tetap macam mana nak cakap bersambung-sambung lah, berkait. Okey. Orang kata Portugis ni dia banyak tarikan dia antara tarian dan kebudayaan mereka lah. Betul. Okey. Aktiviti kebudayaan orang Portugis ni dipelihara menjadi tarikan pelancong. Okey, tarian Portugis ni orang kata kalau anda nak menonton kampung Portugis dan termasuk di restoran. Kebanyakan lagu tarian ni pengaruh daripada Portugis, tapi banyak yang dah diubah sesuai lah. Orang kata tarian ni daripada tarian slow dan jadi tarian racak. Okey. Dan variasi tarian Portugis ni diorang kata utamanya adalah daripada tarian joget dan tarian Melayu. Jadi ceritanya orang kata salah satunya ada pakar daripada Jinclinona. Dia adalah orang kata berpantun dia ni. Okey, dalam lagu, dalam secara spontan. Dia lebih kurang macam Donna Sayang juga. Dia orang kata pakar berpantun Jinclinona. So dalam masa yang sama lebih kurang macam Donna Sayang, dia berlomba pantun tapi secara orang kata secara spontan. Panjang cerita. Saya macam pernah dengar Jinclinona tu. Itu bukan lagu ke Pak Wan? Dia lagu. Dalam lagu tu adalah orang kata banyak sangat orang kata. Okey, Jinclinona ni dia lebih kurang macam Donna Sayang. Benda yang berbalas pantun antara satu sama lain. Tapi maknanya Nama lagu tu Jinclinona. Jinclinona ni. Dia macam dia version daripada Portugal lah. Lebih kurang ni version Donna Sayang version Melayu. Dia Jinclinona ni sikit lah saya bagi je. Jinclinona yo kiri kasar. Lebih kurang situ. Kalau nak dengar lagu-lagu tu, okey. Dekat Malaysia pun ada lagu-lagu tu. Anda boleh tengok kat mana-mana. So nak dengar, kalau nak tengok tarian ni boleh datang ke Malaysia dan kita akan persembahkan tarian Portugis untuk anda dekat Melaka ni. Betul. Macam tadilah saya cakap tadi. Setiap hari Sabtu dan Ahad, artis tari mini Malaysia akan ada persembahan Ya, betul. Persembahan tarian pada pukul 11 pagi. 11 pagi, 2.30 petang dan pukul 4 petang di pentas Teja Mini Malaysia Mini ASEAN Icro Melaka. Panjang tu. Okey. Pak Wan bercakap pun macam dah tak cukup nafas dah tu. Okay, So korang bolehlah sementara kita masih kita punya promosi Malakan ni promosi untuk anak-anak Melaka ni masih berjalan. Korang boleh datang dengan harga tiket Astagfirullahalazim. Dengan harga tiket kita yang tengah diskaun 50% untuk dewasa RM8, untuk kanak-kanak 4 hingga 12 tahun. 4 hingga 12 tahun berharga RM5. Betul? Ya, betul. Pak Wan macam salah.
nak cerita kat anda asal usul Portugis ni pula. Tadi kita dah cerita orang kata macam mana dia datang ke Melaka. Betul. Okey, asal usul Portugis ni. Okey. Orang Portugis ni adalah kaum bangsa etnik yang asalnya daripada Portugal. Okey, yang terletak di semenanjung Iberia. Okey, barat daya Eropah. Okey, bahasa Portugis adalah bahasa asli mereka. Okey, manakala agama utama mereka orang kata lagi bahasa utama mereka adalah gereja Katolik. So dia memang guna bahasa itulah. Pengaruh daripada itu adalah daripada Rom, bahasa Portugis, orang kata dalam bahasa Latin. Dan juga dianggap orang Rom sebagai pengaruh terbesar mereka masa tu. Tu kira apa? Portugis punya budaya. Dia asal dia daripada Portugis. Dia dulu menjajah di Melaka ni ditukar jadi Portugis. Daripada Portugal. Ya, betul. Okey, kebanyakan masyarakat Portugis ni selain dikenali sebagai sebuah negeri pelancongan, mereka juga dikenali sebagai masyarakat berbagai kaum tinggal serumpun tapi masih amalkan budaya adat masing-masing. Maknanya dia macam banyak kaum. Banyak kaum tapi tinggal satu. Betul. Tapi masih mengutamakan budaya Adat dan budaya masing-masing lah. Kita nampak macam tu dia macam Dia macam dia bila terpandang macam okey. Kalau anda nak lihat orang kata perkampungan Portugis yang ada dekat Melaka ni, boleh datang ke hujung pasir Melaka. Dekat situ ada perkampungan Portugis. Dekat situ anda boleh lihat tarian budaya dan orang kata acara-acara yang ada dekat situ. Kalau nak lebih mengenali lah tentang tarian-tarian dan lagu-lagu Portugis yang ada dekat Melaka ni. Ya, betul. Kalau nak meriahnya masa Christmas anda boleh datang kat situ, boleh tengok kemeriahannya lah. Betul. Manakala kat Malaysia ni, kalau anda datang kat sini, kami mempersembahkan anda tarian Portugis yang mana kalau anda nak pergi sana mungkin jauh. Singgah kat Malaysia, sampai je di Tol Aikro tu singgah ke Malaysia dan kita akan persembahkan tarian Portugis ni. Betul. Okey, Puan, kita adalah penonton kita yang bagi pantun soalan. Okey. Pantun dia berbunyi macam ni. Jalan-jalan tepi jak duri. Bila Mek Jah dengan Pak Wan nak menari? Jangan. Hari tu Mek Jah dah menari, orang kata hidup Ultraman. Nantilah Mek Jah akan belajar lagi. Kita bagi balas pantun 2 kerat lagi. Betul, boleh. Makan gula-gula sakit gigi. Tarian kami sebentar saja lagi. Kalau nak lihat boleh sebentar je lagi kita akan tengok daripada orang kata cara dia, pergerakan dia, anda boleh lihat sebentar je lagi. Saya sambung lagi. Daripada usaha seni budaya tu semakin sukar orang kata dia nak belajar tarian tu, dan budaya dia, tarian dia. Jadi dekat kampung Portugis ni ada kurangnya ada yang aktif. 3 kumpulan yang aktif ni di bawah kendalian ada 3 orang. Satu nama dia Papa Joe, satu Josh Paul Overe, saya lupa satu lagi. Satu lagi nama Marina Linda Denker. Tiga-tiga orang ni orang kata mempromosi lah. Bukan promosi. Orang kata meneruskan lah. Meneruskan tradisi yang ada kat situ. Tradisi etnik Portugis ni. Kalau macam Papa Joe pula dia ni, dia lebih memfokuskan remaja membuat persembahan komersial. Jadi Marina dengan Josh ni dia biasa buat tumpuan pada kanak-kanak untuk pertahankan seni tu. Kira macam ni orang cakap biarkan adat tu tak lapuk di telan zaman lah. Ya, betul. Macam itu suka tu. Yang nak akhir ni pun masuk. Nak akhir ni baru macam bergerak sikit kan. So Pak Wan, Pak Wan kita buat live dekat Rumah Melaka ni, ramai pula yang berpantun Pak Wan. Ya ke? So saya akan bacakanlah pantun-pantun daripada penonton kita tadi. So pantun ni daripada YYSN Roza. Anak Jawa pulang ke Jawa, sampai di Jawa berjual lagi. Tuan ketawa, saya ketawa, sama-sama tak ada gigi. Gigi kami penuh lagi. Asyik baik kita penuh lagi. Betul. Lepas tu ada lagi pantun daripada Izalak tak. Pada Nurul Hayat. Kalau ke Mekah nak bertawaf, pohon bisa, susah kelulusan. Kalau banyak salam tak berjawab, mungkin ada masalah pendengaran.
Rasanya lepas ni kita kena Betul. orang kata kena tengok lah. Betul ya. Apa minta maaf lah. Lepas ni saya dengan Pak Wan ataupun saya dalam segmen ni kami akan lebih ni lah kalau orang ada bagi salam ke kan. Okey. Dan Yang terakhir ada orang komen ada lagi? terbaiklah Pak Wan. Good info. Knowledgeable Pak Wan. Wah, Pak Wan pintar. Okey, itu saja komen daripada kita punya penonton tadi. Ya, okey, saya ada pantun terakhirlah sebelum kita tinggalkan segmen ni dengan tarian Portugis dari artis tadi Malaysia Ikon Melaka. Okey, saya ada pantun yang tadi saya nak cakap tu, saya baru teringat. Alamak, saya lupa lagi lah. Okey, pantun dia bunyi macam ni. Okey. Bunga Tanjung jalur bersemi, tumbuh bersilang warna ceria. Saya lupa lagi. Budaya dijunjung, indah berseni. Tradisi gemilang di sinilah tempatnya. Bukan senang ya nak berpantun. Akhirnya saya dapat membalas pantun yang tadi, yang memula tadi. Betul, setelah habis siaran ni Pak Wan. Itu baru saya dapat. Sebab nak buat pantun ni dia secara spontan, Mek Jah. Dia bukan pantun yang kita karang dan kita bercakap. Tak, bukan. Okay, pantun ni dia secara spontan dan balas-membalas. Betul. Ya. Okay. Baiklah. Kita pun dah sampai ke dekat penghujung rancangan. So, sebelum kita tinggalkan anda semua yang tengah menonton ni dengan tarian Portugis. Ya, betul. Daripada artis tari Mini Malaysia, saya nak ingatkan yang kalau ada sesiapa yang ingin kami iklankan bisnes, bolehlah kontak dekat nombor 013-313-8686. Untuk nombor tu tadi, korang boleh kontak untuk segala pertanyaan lah berkaitan dengan pakej-pakej yang kita ada, dengan berkaitan dengan pengiklanan lah. Ya, kalau betul. nak kami iklankan. Nak buat aktiviti dekat sini, nak buat majlis perkahwinan, betul. Nak buat jadikan tempat ni tempat mesyuarat, untuk dinner, untuk hari jadi pun boleh juga. Pun boleh. Orang kata Mini Malaysia ni macam-macam yang korang boleh buat dekat sini, betul tak Pak Wan? Betul. Okey Pak Wan. So kita akhirilah segmen kita di sini. Kita akhirlah segmen kita hari ini dengan tarian Portugis dari artis tari Mini Malaysia dan Kacara Park. Jangan lupa esok hari Ahad. Besok hari Ahad. Hari ni lah hari Ahad. Hari Ahad, esok Isnin. Astaghfirullahalazim. Kita dah sangat bersiaran jadi lupa hari. Dia dah tak apa. leka je. Esok Isnin kami cuti. So jumpa lagi untuk segmen minggu depan. Pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Tadi pergi makan. Okey, untuk warga negara Melaka dan orang yang tinggal di dalam Melaka, kita ada buat promosi untuk makan. Okey, bolehlah datang ke Malaysia. Kita ada promosi untuk harga tiket. RM8 untuk dewasa dan RM5 untuk kanak-kanak. Betul. Kanak-kanak tu berusia dari 4 hingga 12 tahun. Ya, betul. So korang bolehlah datang sini beramai-ramai sementara promosi Malaka ni masih dijalankan. Ya, betul. Jadi baiklah segmen kita petang ni. Masa lagi, terimalah artis tadi Mini Malaysia Ikon Melaka. Assalamualaikum. Bye. Na minha vista agora go começar a encontrar. Na minha vista agora go começar a encontrar. Nam gosto. Na minha vista agora go começar a encontrar. Na minha vista agora go começar a encontrar. Nam
sta cala, io ben canta con John Giuntalu. Namgo sta cala, io ben canta con John Giuntalu. Marilah kita hai bersukaria, marilah kita hai bersukaria. Namya vista agora go cosa incontra, namya vista agora go cosa incontra. Nam gossa sta cala, io ben canta con John Giuntalu. Nam gossa sta cala, io ben canta con John Giuntalu. Marilah kita hai bersukaria, marilah kita hai bersukaria. Se vos contendio, content coração no langri. Se vos contendio, content coração no langri. Content na minha graça, bem canta com John Giuntalu. Content na minha graça, bem canta com John Giuntalu. Marilah kita hai bersukaria, marilah kita hai bersukaria. Namnya vista con vas contra, namnya vista allogra con basta incontra. Nam gossa sta cala, io ben canta con John Giuntalu. Namnya sta cala, io ben canta con John Giuntalu. Marilah kita hai bersukaria, marilah kita hai bersukaria.